There's been no let-up in the violence in Gaza. The death toll continues to rise in the conflict between Israel and Hamas militants. Israel says its military action in Gaza will continue as long as necessary. Gaza killing at least 10 people, including children. But it's destroyed the building which houses the offices of some foreign news operations. As diplomatic efforts to get a ceasefire are stepped up. Pada 14 Mei tahun 2021, PBB ataupun Pertubuhan Bangsa Bersatu telah mengeluarkan satu statement di webpage official uin.org. Okey, kenyataan berbunyi begini. The UN Secretary General on Friday issued an urgent appeal for all parties involved in this week escalation of violence in the occupied Palestinian enclave of Gaza and Israel to immediately cease the fighting or risk creating an uncontainable security and humanitarian crisis. Ni kenyataan mereka tau yang aku dapat pada webpage mereka pada 14 hari bulan Mei 2021. Dan kes Israel dan Palestin ni dah lama jadi. Kalau kita nak ambil baru-baru ni, dia jadi masa bulan puasa lagi. 14 Mei ni dah lepas raya dah. Kenapa baru nak bawa keluar statement? Okey? Kenapa ambil masa begitu lama tu buat keluar statement? Ni sebab dia. Okey? Menurut thenationalnews.com, okey, Sultan Jordan dan Turki punya Turki punya presiden telah mengeluarkan satu kenyataan. Okey? His Majesty affirmed that the two countries will continue to coordinate closely to put a limit to the Israeli aggression in East Jerusalem. Kenapa PBB nak keluarkan statement ni sekarang? Kenapa tak keluarkan statement ni dulu lagi? Okey, kalaulah betul PBB ni boleh tolong dan fungsi PBB ni untuk maintain security di seluruh negara dalam dunia ni. Tahu tak? Okey, adakah statement yang dikeluarkan ni lepas statement Jordan dengan Turki punya presiden baru nak buat keluar statement? Mungkin betul, mungkin tak. Okey, macam aku cakap tadi lah, kalau nak buat benda ni, okey, nak keluarkan statement ni, masa first crisis dia keluarkan dah statement ni. Nak tahu tak kat mana start PBB ni buat silap ataupun screw up? Start bila PBB serahkan 55% kawasan Palestin kepada Israel. Okey, sebab tindakan depa, solution depa cukup tak masuk akal. Israel serang Palestin, bawa benda ni ke mahkamah, and then solution yang mereka dapat adalah untuk bagi 55% kawasan Palestin kepada Israel. Orang dah rompak rumah hang bawa pergi court. Tiba-tiba court boleh bagi, okey, separuh pada rumah hang ni kita bagi kat rompak. Cukup tak adil dan tindakan yang sungguh-sungguh tak masuk akal. Okey? Jangan cakap pasal isu Israel dengan Palestin ni lah. Okey, sebab PBB dah buat benda ni dah lama. Okey? Ini berdasarkan video yang aku dapat, keterangan daripada Ustaz Kapten Bersara Asri Khalid daripada Kor Agama Angkatan Tentera Malaysia. Okey, dia cakap pasal trend ni dekat Bosnia. Okey, Bosnia pernah kena serang 3 minggu. Minggu pertama PBB diam. Minggu kedua PBB diam. Minggu ketiga start Mujahidin masuk, start tu PBB hantar United States ke negara tersebut dengan pakaian pengaman. Okey, peacekeeper. Okey, dan solution yang dapat masa tu adalah untuk melakukan gencatan senjata. Kenapa tak hantar pada minggu pertama? Okey, depa dah tahu benda tu kena serang, depa tak hantar. Okey, dan depa buat meeting tau minggu pertama dan minggu kedua ni, dan by that time ramai dah orang Islam dekat sana yang dah meninggal dunia, dah syahid. Kenapa hampa buat keputusan lambat? Okey, jangan cakap pasal Palestin, cakap pasal Bosnia. Kita cakap pula pasal Rohingya, ethnic cleansing dekat sana. Kita cakap pula dekat Selatan Thai. See, PBB ni umpama pertubuhan yang tak ada function. Tak, aku silap. PBB hanya tolong negara yang memberikan kepentingan kepada mereka. Start negara tu nak kalah, mereka akan hantar untuk selamatkan negara tu. Dan negara-negara yang selalu affected adalah negara-negara Islam. Betul tak betul apa aku cakap? Maybe, probably. Okay, kita tengok balik trend mereka. Aku akan attach link YouTube Ustaz
Kapten Besar Asri Khalid ni, hampa boleh tengok apa dia cakap dan hampa boleh tengok trend tu. Okay? Fungsi utama PBB ataupun United Nations ni adalah untuk preserve peace and security. Kenapa hampa tak mampu buat tu? Okay? Hampa punya main function ataupun fungsi utama hampa tu seolah-olah gagal. Okay? Dan kalau hampa perasan, negara-negara kuasa besar PBB ataupun negara-negara kuasa veto ni, yang 5 ni, satu pun tak ada negara Islam. Kenapa? Hampa takut sangat ke dengan orang-orang Islam? Dan kepada Israel, satu je aku nak cakap, know your place. Hampa menumpang je kat situ. Kalau bukan sebab PBB, hampa adalah citizen, rakyat yang tak bernegara. Okay? Dan hampa kena tahu, okay, hampa takkan boleh menang dengan Palestin. In fact, hampa tak boleh menang dengan mana-mana negara Islam dalam dunia ni. Sebab kalau hampa boleh menang, hampa menang dulu lagi dah. Hampa ada advanced weapon system dalam dunia. Menurut Reuters.com, hampa ada sign dana sebanyak 38 bilion USD dengan Amerika Syarikat untuk ketenteraan hampa. Kenapa hampa tak boleh nak menang? Sebab satu je, sebab kami orang Islam ni dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, cubalah apa pun hampa nak cuba, hampa takkan boleh menang. Sebab apa? Semua negara-negara Islam dalam dunia ni menyokong dan support Palestin, walaupun kami tak boleh ada dekat sana secara fizikal. You need to know that. Okay? Pada pendapat aku lah, satu-satunya cara untuk Palestin menang dalam isu ni, in fact bukan Palestin sahajalah, banyak negara Islam tertindas untuk menang dalam isu-isu macam ni, adalah dengan campur tangan OIC. Tahu tak apa tu OIC? OIC tu adalah Organization of Islamic Cooperation. Okay, dalam OIC tu ada 57 negara Islam yang merangkumi 4 benua. Okay? Sebab apa aku cakap OIC boleh tolong kita untuk menang? Sebab apa? Buat masa sekarang ni, Turki dan Jordan sahaja antara negara pertama yang menyuarakan pasal isu ni. Okay, kalau lah mereka ni bersidang dengan OIC, OIC boleh minta tolong negara-negara di bawah naungan dia. Bayangkan ada 57 buah negara yang merangkumi 4 benua. Okay, maksudnya mereka kalau dapat persetujuan OIC, maka negara-negara lain ni boleh tolong Jordan, boleh tolong Turki, boleh tolong Hamas untuk resolve isu ni. Okay, ini akan menunjukkan kekuatan sebenar negara-negara Islam, sekaligus dapat menjayakan objektif OIC, iaitu untuk menghentikan penindasan yang berlaku terhadap umat Islam. Okay, kerjasama Turki, Jordan dan Hamas ni mungkin menang krisis ni, tapi dunia takkan tahu kuasa besar Islam kalau OIC tak tolong. Tu pendapat peribadi aku lah. Okay, dan kepada semua saudara-saudara kita di Palestin, I know you guys are strong. Keep on fighting, even though we cannot help you physically there, but with our prayers, we hope you win this crisis. Okay, stay strong, keep on fighting. Warehouse is with you, Malaysia is with you.